Okey, hai, Assalamualaikum, kembali bersama saya Karissa. Dan hari ini saya tak bersoalan sebab saya ada kawan-kawan saya untuk join video call hari ini. So yang pertama ialah Kak Sal. Hai Kak Sal. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Tengah buat apa tu? Ainul. Ainul buat apa tu? Hai guys, Assalamualaikum. Yana. Hai guys, Assalamualaikum. So Ainul, hari ni apa topik kita akan bincangkan? Okay guys, hari ni saya dan kawan-kawan akan mengupas satu topik yang agak menarik, iaitu mengapa dan kenapa golongan muda sekarang ni susah untuk membuat simpanan pada masa hadapan. Kenapa ya? Okey, sebelum kita mulakan, first thing first, kita kena tanya pada diri sendiri, penting ke kita ni untuk menyimpan? So, orang bertuah saya akan tanya hari ni, mula-mula ialah Kak Sal. So, Kak Sal, saya nak tanya sikit lah, pendapat Kak Sal. Okey, pendapat saya, kenapa orang muda susah nak menyimpan? Pertama sekali, disebabkan oleh gaya hidup. Okey, rata-rata orang muda zaman sekarang, dia lebih memikirkan tentang lifestyle, keterampilan dia, apa yang dia nak beli, apa yang dia nak ada dalam hidup dia, okey. Dan apabila dia orang dapat gaji, dia orang terus membeli barang yang dia orang nak, sedangkan sepatutnya apabila dapat gaji tu, simpanan adalah lebih penting. Selepas kita menyimpan, barulah kita membeli barang dan membayar komitmen kita. Tapi apa yang berlaku adalah orang muda zaman sekarang ni, dia beli dahulu apa yang dia nak, dan selepas itu baru dia membayar komitmen dia, itu pun kalau ada. Dan selepas tu kalau ada lebih baru dia nak saving. Tapi kalau tak ada, memang tak akan buat saving. So ini adalah sebab kenapa diorang memang tak menyimpan langsung, sebab mereka meletakkan kehendak mereka melebihi keperluan yang patut diorang fikirkan. Dan ini akan menyebabkan long term effect kepada ekonomi diorang sendiri, dan menyebabkan diorang dalam keadaan tak ada simpanan langsung. Rata-rata pada umur 35 dan 40, akibat gaya hidup yang lifestyle yang terlampau tinggi, mereka memang tidak ada saving langsung. Itu pendapat saya lah. Dan orang muda zaman sekarang, mereka memiliki kredit kad. So penggunaan kredit kad ini berbahaya kalau tidak dikawal dengan baik, dan ini juga akan menyebabkan mereka menanggung hutang kredit kad yang tinggi. So ini juga salah satu sebab kenapa mereka tak mampu nak menyimpan. Sebab apa yang diorang dapat, diorang akan beli barang dan diorang akan terus bayar komitmen. Dekat mana diorang nak saving? Betul tak? Okey, good sharing daripada Kak Sal. Nak tanya kepada Ainul lah, apa punca dan kenapa orang-orang muda sekarang ni susah sangat nak menyimpan duit? Okey, saya rasa pada pendapat saya lah kan, sebenarnya simpanan ni, tabiat menyimpan ni, dia bukanlah salah satu benda yang mudah kita boleh anggap remeh. Sebabnya tabiat simpanan tu sendiri kita kena lahir daripada diri kita sendiri, dan kita kena disiplin untuk kita buat simpanan tu. Kata orang, simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itu adalah disiplin kita yang pertama kita kena buat. Dan saya rasa antara sebab kenapa golongan muda ni susah sangat untuk buat simpanan, salah satunya adalah kerana mereka ni dia rasa kurang, mereka tak rasa tau, diorang ni ada komitmen yang besar lagi. Sebab kan orang-orang muda kan banyak sangat enjoy, so diorang tak rasa apa masa depan yang diorang akan hadapi, apa yang macam diorang perlu buat dengan simpanan diorang tu. Sebagai contoh saya bagilah kan, kalau macam orang tu rasa macam dia tak nak kahwin lagi, so kenapa dia perlu menyimpan, dan untuk apa simpanan tu? So bila dia dah ada macam tanggungjawab komitmen yang besar, iaitu untuk berkahwin, dan baru dia akan menyimpan. Dan pada saya lah, yang kebanyakan kesedaran untuk orang menyimpan ni adalah pada umur 30 dan ke atas. Ya, betul tu Ainul. Bagi pendapat Yana, golongan muda ni susah sikit menyimpan sebab bila dapat gaji dia orang terus berbelanja. Beli kasut baru, beg baru, phone baru, segala-galanya baru. So kesedaran untuk menyimpan dalam golongan anak muda ni kurang. So tugas kita sebagai advisor untuk menasihati golongan-golongan muda ni untuk menyimpan
pada masa akan datang. Kelly setuju sangat dengan apa yang Yana dengan Ainul cakap tadi. Sebab pada Kelly lah, sesetengah daripada kita ni selalu berfikir yang kita akan simpan, oh nantilah. Sedangkan bila one time kita nak menyimpan tu nanti, kita akan fikir, oh kenapa aku tak simpan daripada dulu? Kalau simpan dulu kan banyak sekarang. Macam itulah yang selalu bermain kat fikiran orang. Pada pandangan Yana sebagai sudut seorang pelajar, nak menyimpan tu boleh, bukan tak boleh, cuma potensi untuk menyimpan tu susah sikit lah. Sebab apa? Sebab kami seorang pelajar tiada pendapatan dan 100% ni mengharapkan bantuan daripada PTPTN dan parents. So bila dapat duit PTPTN, perkara pertama yang perlu ditolak ataupun tidak siap-siap adalah yuran kita orang. So contohlah dapat duit PTPTN 2,500, yuran pula 1,500, so tinggal 1,000 tu lah nak tolak duit baju, duit nota, duit buku, duit apa semua. So balance tu lah yang kita orang guna untuk perbelanjaan harian lah. Kadang-kadang balance tu pun tak cukup pun untuk makan sebulan. So lepas tu kena minta duit daripada parent. So itulah susah sikit lah nak menyimpan. Unless kalau student ni ada buat part time, diorang boleh menyimpan. Yana, betul tu. Setuju. Sebab dulu saya waktu time belajar pun macam tu juga. Tapi bila difikirkan masa depan, sampai bila kita nak macam ni. So start tu saya biasakan diri untuk kita start menyimpan walaupun sedikit. Bila dah sekarang ni, bila dah kerja, bila kita dah ada tabiat menyimpan tu, so kita takkan rasa susah lah untuk kita menyimpan. Sebab kata orang, alah tegar biasa. Macam mana dah? Macam tu lah. Sebab lama-lama kita akan biasa bila kita buat benda tu. Okey, daripada semua sharing-sharing yang kami buat tadi, yang saya dan kawan-kawan saya buat tadi, saya berharap adalah sedikit info dan manfaat yang kita dapat sepanjang PKP ni. Mungkin 1-2 poin yang kita akan dapat. Mungkin kita akan mulakan untuk menyimpan. So kita mula hari ini dan kita akan seronok untuk enjoy duit tu nanti pada masa akan datang. Saya harap apa yang saya cakap ini memberi membuka minda untuk orang-orang di luar sana supaya lebih berjimat cermat, berhemat dalam berbelanja dan menyimpan, kerana simpanan ini sangatlah penting untuk kita jika berlaku kecemasan. Dan apa yang kurang dari saya minta maaf. Apa yang salah dari saya minta maaf. Dan semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. So di kesempatan ini, saya ingin menyeru kepada kawan-kawan saya di luar sana untuk menyimpan. Tahukah anda bahawa simpanan kita pada masa ini akan membantu kita pada masa akan datang? Bab kata pepatah Melayu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Biar simpan sikit asalkan menyimpan. Okey, itu sahaja daripada kami. Sedikit pesanan untuk anda di luar sana. Stay at home, jangan keluar rumah. #kita jaga kita mampu mengubahnya. Okay, so tanpa membuang masa, terima kasih kepada Ainul, Kak Sal dan juga Yana. Okay, see you guys in next video. Bye.